Jadi dalam menentukan hasil daripada kehidupan kita ini, dia melibatkan tiga pihak yang paling utama. Satu, pihak diri kita. Yang keduanya, pihak di pihak Allah sebagai Rabb, sebagai pentadbir itu. Satu lagi pihak adalah orang lain dan juga makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebuah kehidupan itu kita tak mungkin dapat lari daripada tiga penjuru ini. Yang diwakili oleh tadilah tiga pihak, iaitu diri kita, Allah sebagai Rabb dan juga orang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi bayangkan perjalanan kehidupan kita ini ditentukan, dipengaruhi oleh tiga faktor ini. Jadi tentu sekali secara individu kita mempunyai satu ruang lingkup yang tertentu yang diberi kebebasan untuk memilih dengan boundaries yang tertentu. Meaning kita ada ruang lingkup yang di dalam kawalan kita. Dalam masa yang sama, kehidupan kita juga dipengaruhi oleh pilihan-pilihan selain daripada kita. Khususnya pilihan Allah dalam menentukan SOP dan segala bagailah yang ada dalam pengetahuan kita, ada yang tidak dalam pengetahuan kita. Dan begitu juga bagaimana orang lain di sekeliling kita juga sangat mempengaruhi apa yang akan berlaku di dalam kehidupan kita, walaupun pilihan-pilihan yang kita lakukan itu kita mengharapkan mendapat results yang kita inginkan. So, dan begitu juga poin yang ketiga, perkara asas dalam kehidupan ini, bahawa kehidupan ini sangat fragile. Kenapa dia sangat fragile? Kerana ini bukanlah satu kehidupan yang kekal, bukan satu kehidupan yang yang akan apa maksud Maha, yang akan sentiasa sama pada setiap keadaan, tetapi dia sentiasa berubah. Dan ada banyak perkara yang bila kita katakan sangat fragile ini, pada bila-bila waktu boleh berlaku, dan dia sangat unexpected, dan perkara yang ada boleh tiada, perkara yang kita ada kita sangat boleh kehilangannya pada bila-bila waktu sahaja. Jadi itulah yang boleh kita pelajari dengan lebih jelas, dan seharusnya kita mendapat keyakinan bahawa begitulah kehidupan dunia yang didesainkan oleh Allah, yang hakikatnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Antaranya kalau kita perhatikan semalam dalam surah Muhammad, ayat yang ke-36. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dan kalau kita perhatikan
bagaimana 3 elemen tadi, kebebasan memilih, uncertainties dan fragile tadi itu, boleh kita lihat dari sudut, boleh kita masukkan di dalam menjadikan 3 perkara tu sebagai elemen penting dalam nak memaknai bahawa kehidupan dunia ni hanyalah permainan dan senda gurau. Faham? Jadi, cuba kita bayangkan, ada 2 individu. Satu individu, dia memahami ayat 36 ini dengan satu perspektif yang hidup ni memang benar-benar permainan dan senda gurau. Apa kita punya pilihan-pilihan tindakan bila kita melihat dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau dari perspektif yang sedia ada selama ni. Tentu sekali kita akan dia tentu akan terbahagi kepada 2 golongan. Satu golongan yang benar-benar nak mengecapi nikmat hidup di dunia ini dalam bentuk menikmati permainan-permainan dan senda gurau yang boleh diperolehi dalam kehidupan dunia ni. Tetapi golongan ini disanggup bersusah payah untuk memaksimumkan kesenangan yang boleh dinikmati tadi yang merupakan permainan dan senda gurau. Golongan ini sangat mempunyai kesediaan yang tinggi untuk bersusah payah memberikan seluruh energinya untuk menikmati kesenangan, keseronokan dan segala nikmat yang menjadikan kehidupan mereka tadi seperti satu permainan yang dinikmati dan senda gurau yang dinikmati. Contohnya, dengan adanya harta, dengan adanya kedudukan, dengan adanya wang ringgit yang cukup, kita benar-benar boleh menikmati kehidupan dunia ini sebagai satu permainan dan senda gurau. Okey. Mak nak memberi beberapa senario. Itu senario golongan yang pertama yang melihat dari perspektif A. Kemudian yang kedua pula, dalam golongan yang kedua dari perspektif B pula, dia melihat kehidupan dunia ni hanyalah permainan dan senda gurau. Jadi dia berlepas diri untuk melihatnya sebagai dia bebas membuat pilihan dan dia tidak perlu mengambil tanggungjawab terhadap akibatnya. Meaning macam ni. Kalau dia buat apa-apa, dia tak kisah benda tu betul pun salah. Dia tak kisah perkara tu memberi kesan negatif pada orang lain ke. Dia tak kisah sama ada apa yang dia buat hari ni akan memberikan kesan pada waktu yang akan datang. Dia tak kisah. Sebab pada dia as if memang dunia ni hanyalah permainan dan senda gurau je. Kita buat pun tak apa, kita buat pun okey. Jadi biasanya golongan ini adalah golongan yang selalu memilih untuk duduk dekat victimhood. Ataupun golongan ini adalah golongan yang selalu memilih untuk mengambil kesempatan-kesempatan terhadap orang lain. Dan golongan ini biasanya dia lebih memilih untuk tidak mengambil tanggungjawab
yang serius terhadap kehidupannya sendiri, terhadap pilihan-pilihannya sendiri. Dan akibatnya tentu sekali bermalas-malasan, tidak bertanggungjawab, tidak mahu mengambil amanah, semuanya dianggap mudah dan remeh aja. Antaranya contohnya, bila kita buat satu pilihan, kita memandu dengan laju dan tak berhati-hati, kerana kita rasa itu satu enjoyment pada kita, satu kepuasan, dan hasil pilihan kita berlakunya kemalangan dan melibatkan kematian orang lain. Tapi oleh kerana kita menganggap ini semuanya hanyalah permainan dan senda gurau, bukan sekadar nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, dekat dunia pun, pada dia nak buat macam mana? Dah salah. Dah mati. Dah terlanggar. So, dia tak ada satu keinginan untuk mengambil tanggungjawab daripada apa yang dia lakukan. So, kita nampak tadi ada dua golongan dalam pada grup yang melihat dunia ini daripada satu perspektif A tadi. Dan di celah-celah between tu ada banyak lagi. Apa yang Mak nak highlightkan begini. Satu golongan yang dia tetap melihat kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau dalam konteks dia perlu memaksimumkan keseronokan dan kenikmatan yang maksimum dan menjadikan dunia dan isinya ini tempat untuk dia mendapatkan kepuasan semaksimum yang boleh. Jadi orang ini, golongan ini sanggup bersusah payah, sanggup melakukan apa sahaja agar menikmati kehidupan yang memang pada mereka perlu diisi dengan permainan dan senda gurau. Okey. Golongan yang kedua tadi adalah golongan yang dia juga melihat dari perspektif kehidupan dunia ni adalah permainan dan senda gurau yang sangat real. Inilah kehidupan. Tetapi golongan ini dia memilih untuk melihat, mengambil pilihan-pilihan, membuat kebebasan memilih itu adalah kebebasan yang bersifat total dan tetapi tidak mahu bertanggungjawab di atas akibat-akibat itu. Dan golongan ini biasanya duduk di victimhood dan sangat suka mengambil kesempatan terhadap orang lain, sangat senang untuk bergantung kepada orang lain, sangat suka untuk bermudah-mudah, dan tak seriuslah pada kehidupan sebab pada dia alah itu pun nak serius ke? Itu pun tak boleh ke? Relax lah. Kan? Dan apa pun akibat daripada pilihan-pilihan dia, especially yang negatif itu, kan, dia tak rasa perlu untuk dia ambil tanggungjawab. Kerana pada dia, alah itu pun nak berkira ke? Itu pun nak marah ke? Itu pun tak boleh ke? Dan antara cara kita memaknai dengan tadilah bersantai-santai, berehat-rehat, dan kita benar-benar dipengaruhi oleh hawa nafsu kita sendiri untuk bermalas-malasan, untuk benar-benar melihat alah dunia ni apa aja je kat dunia ni. Okey. So itu dua golongan yang melihat, yang meyakini, yang memaknai kehidupan dunia ni memang betul-betul permainan dan senda gurau. Dan dunia ini adalah tempat untuk kita menikmati kesenangan yang sebaik-baiknya.
yang mana semuanya akan berfokus kepada bagaimana untuk menikmati kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan yang diinginkan oleh hawa nafsu. Tapi ada satu golongan pula, dia juga melihat bahawa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau dari perspektif yang berbeza. Yang mana dia melihat kesenangan hidup di dunia ini hanyalah kesenangan hidup yang palsu. Jadi, dia memilih untuk tidak terperangkap dalam dunia yang berbentuk permainan dan senda gurau ini. Jadi dia sedar, dia membuat pilihan-pilihan tindakan yang mana setiap pilihan-pilihan tindakan dia tadi akan dipertanggungjawabkan. Sangat memberi nilai di catatan amalnya. Sangat menentukan siapakah dirinya di sisi Allah. Sangat menentukan apakah pengakhiran kehidupan di dunia dia. Dan dia tidak lagi melihat dan dia tidak lagi hanya memandang kan, sehingga dia mempermudah-mudahkan perkara yang serius, khususnya setiap pilihan-pilihan tindakan dia. Jadi bagaimana dia melihat masa, tenaga, potensi-potensi yang diberikan kepada dia, segala nikmat-nikmat yang diperolehi itu satu amanah besar dari Allah yang seharusnya digunakan secara penuh tanggungjawab untuk diberikan di jalan Allah. Jadi Mak Ha cuba nak connecting the dots daripada discussion kita yang sebelum-sebelum ni untuk membawa satu tasawur, satu gambaran bagaimana beberapa golongan manusia dalam hidup ini akan menjalani kehidupan dia. Supaya kita semakin jelas apakah seharusnya pilihan-pilihan tindakan ataupun bagaimana seharusnya kehidupan yang perlu kita jalani. Kerana begini, bila kita tahu sunatullah, asas kepada sunatullah kehidupan ini ialah 3 perkara tadi. Seharusnya membuatkan kita lebih sedar bahawa kita sangat perlukan satu figure yang begitu dominan, yang begitu berkuasa, yang begitu tinggi, yang begitu besar dan begitu agung, yang tidak ada sesuatu apapun dapat menggugat kedudukannya, kekuasaannya, apatah lagi dapat mengalahkannya, apatah lagi dapat menundukkannya. Kerana figure inilah yang kita harapkan dapat mentadbir kehidupan dunia ini dengan pentadbiran yang sebaik-baiknya. Dan figure inilah figure yang perlu kita berikan segala pergantungan kita kepada dia. Yang perlu kita berikan segala harapan kita kepada dia.
yang perlu kita berikan penyerahan segala permasalahan dalam hidup kita kepadanya. Yang mana kalau kita perhatikan, di kalangan manusia termasuk diri kita tidak memiliki sifat-sifat, ciri-ciri, kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan sedemikian rupa. Dan kita sangat menyadari dalam 3 situasi itu, kalau tidak ada yang membimbing kita, tidak ada yang memberi kekuatan kepada kita, yang tidak ada melindungi kita, kan pasti kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan sebaiknya. Dan kita akan jadi orang-orang yang berputus asa dalam kehidupan ini. So, kesimpulannya begini. Mak Han nak membawa kepada satu senario yang mengukuhkan lagi big why kita, kenapa kita perlu hidup bertuhankan Allah, kenapa kita perlukan sangat Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk, sebagai kompas, sebagai ways, sebagai peta, sebagai satu manhaj untuk kita menjalani kehidupan ini. Kerana tanpa kedua-dua je itu, tentu sekali kita akan menjalani kehidupan kita seperti golongan yang pertama tadi, yang hanya berdasarkan kepada kekuatan-kekuatan pemikiran yang limited itu dan terdorong oleh keinginan-keinginan hawa nafsunya sendiri. So, tentu sekali sangat merugikan. Dan kenapa selama ini kehidupan kita sepertinya tidak terurus, kehidupan kita sepertinya tidak mencapai satu self-actualization yang sepatutnya. Kehidupan kita penuh dengan keserabutan, ketidakjelasan, kebimbangan, kekecewaan, ketakutan, yang kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu apa sebenarnya yang kita takutkan. Hanya kerana tadi kita tidak terpandu dengan satu panduan yang dapat meluruskan mana satu yang betul-betul betul untuk kita lakukan, mana satu yang betul-betul salah untuk kita tinggalkan. Dan akibatnya tentulah kita in pain and suffering dari masa ke semasa. Jadi seharusnya sebuah kehidupan di dunia ini satu kehidupan yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang perlu kita nikmati sebaik-baiknya dalam perspektif yang betul, tetapi kita telah memenuhinya hanya dengan kekecewaan, kemarahan, ketidakpuasan, dengan pelbagai bentuk harmful action yang semakin hari semakin berat, dan akhirnya membawa kita berputus asa dan membuatkan kita memilih untuk duduk aja dekat victimhood, yang akhirnya membuatkan kita ni hanya nak menyalahkan orang lain, dan yang paling teruk sekali, berputus asa disebabkan oleh self-hatred, self-blaming, dan
itulah self worth yang sangat-sangat mendukacitakan kita sendiri. Okey, so itulah apa yang Mak Ha cuba nak connectkan dengan persoalan-persoalan, dengan poin-poin yang telah kita diskuskan dalam beberapa sesi ini. Okay. So bagaimana kita nak luruskan balik sistem kepercayaan, mindset, tasawur, persepsi dan sistem nilai ini. Melihat apa sebenarnya makna kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang melihat kehidupan ini sebenarnya satu amanah. Satu amanah yang sangat besar. Walaupun begitu, kita berjaya menikmatinya dengan kenikmatan yang sepertinya ia juga adalah permainan dan senda gurau. Meaning, Mak Ha dapat melihat kehidupan dunia yang sangat besar amanah, yang sangat besar tanggungjawabnya, yang setiap satu pilihan itu satu perkara yang sangat meaningful, dan Mak Ha dapat menjadikan ianya satu perjalanan yang sangat enjoy, yang sangat memberikan inspirasi-inspirasi, dapat menjadikan kita orang yang benar-benar puas dengan kehidupan ini. Tentu sekali dia bermula daripada bagaimana Mak Ha melihat memaknai konsep nikmat itu sendiri. Bagi orang-orang yang melihat nikmat itu dari perspektif kesenangan hidup di dunia, yang dapat memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsunya, tentu sekali enjoyment mereka itu berbeza dengan orang yang memberi makna nikmat itu adalah kemanisan iman, kemanisan ketakwaan, kemanisan dalam bersusah payah untuk berjihad di jalan Allah, kemanisan dalam berinfak, kemanisan dalam berfastabiqul khairat, tetapi dia menikmati kenikmatan itu. Cuma objek kenikmatan itu berbeza disebabkan oleh berbezanya sistem kepercayaan, makna yang diberikan kepada nikmat itu sendiri. Itu maksud conclusion yang Mak Ha nak buat, jauhnya perjalanan sehingga Mak Ha boleh buat conclusion tu. Okey, so kalau setakat ini sebelum kita pergi kepada revision, kita nak proses seterusnya tu, nak memahamkan lagi dengan kita melihat surah Al-Fat. So apa yang you all boleh kongsikan? Nak tambah boleh, nak share thoughts dan emotion yang hadir pun boleh. Okey, silakan. Bersama kita pagi ni, oh Masya Allah ada 13 orang. So mungkin Mak Ha beri peluang pada Nazrah dulu. Cakap apa ni? Banyak yang diberikan. Tapi Perlahan sangat Nazrah. perlahan sangat. Okey. Aku
otak saya. Tak tahu nak cakap apa. Boleh tak bagi orang lain dulu? Boleh. Emotion ada tak? Emotion. Tak ada. Tak ada juga. Okey, menarik tu kalau Mak Ha tanya, so apa state yang Nazrah ada sekarang ni? Thoughts tak ada, emotion tak ada. Sebabnya macam macam mana? Maksudnya benda ni macam banyak kali dah ulang. Boleh tak cakap macam tu, Mak Ha? Boleh. Sebab macam yelah pasal yang 3 perkara tu kan, yang pilihan kita, kehendak kita, Allah dan orang lain, macam tu. So lepas tu yang sebelum ni pun Mak Ha ada terangkan juga kan tentang yang golongan-golongan ni. Dan kalau bagi saya, of course lah saya nak golongan yang, nak jadi golongan yang tu lah. Yang apa? Memilih untuk tidak terperangkap dalam dunia. Dalam dunia Okey, so tak apa Nazrah, terima kasih. Mungkin Atirah? Alhamdulillah Maha. Apa Allah hadirkan peringatan ni lah untuk saya. Lagi sekali kan. Saya CGC dulu Mak Ha dah apa? Dah cerita lah pasal ni. Lepas tu lagi sekali buat revision ni. Saya itulah. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi rasa sedih lah. Sedih bukan apa. Saya tiba-tiba teringat lah, saya tengok ada satu video tu. Saya rasa saya pernah share dekat dalam grup dulu. Dia sepasang suami isteri. Dia berdakwah dekat, saya rasa dekat kawasan Afrika kot. Lepas tu suami dia tanya, macam ni ke keadaan dekat syurga nanti? Waktu tu apa, dia dengan isteri dia tengah macam berehat baru lepas, dia macam penat, baru lepas berdakwah, lepas tu dia macam berehat lah dekat rumah dia. Rumah dia macam pondok lah dekat Afrika, tak salah saya Afrika. Lepas tu dia nampak isteri dia buat muka. Lepas tu dia tanya kenapa, apa yang kau tak puas hati, macam tu lah dia tanya kat isteri dia. Lepas tu isteri dia kata, kalaulah dekat syurga ni perasaan dia macam ni, alangkah bahagianya dia cakap macam tu. Isteri dia jawab. Jadi itu menunjukkan dia ada apa, ialah yang Mak cerita, kemanisan iman tu kan, kemanisan ketakwaan. Itulah saya. Dulu saya dah pernah rasa kemanisan ni. Tapi sekarang itulah saya buat kata Mak Ha itulah. Mencari-carilah. Mencari-cari, dan saya terfikir seronok bila ada pasangan yang akan bersama-sama dengan kita. Saling tolong sama sendiri. Saling tolong sama satu sama lain. Dan yelah memberi semangat macam tu lah kan. Itulah, tu saya rasa sebab lah. Itulah, itu saya fikir tu je lah. Sebab Okey Atirah, terima kasih. So next mungkin Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pula macam ni. Satu pengukuhan untuk sesi pagi ni, dan yang keduanya
ia mengukuhkan BY. Kenapa perlu kebutuhan dengan Allah? Sebabnya saya dapat access diri sendirilah beberapa event ni. Benda tu simple je berlaku, tapi yang beri kesan kepada saya punya emosi dan saya punya fikiran ketika mana saya tak dapat menguruskan sebaiknya emosi saya ketika itu. So ia membawa, tetapi sebenarnya, tapi mungkin saya buat ni sikit lah tapi saya bersyukur dengan event tu kerana ia membawa saya, ya Allah Tuhanku, betul berapa fragilnya, bukan di luar, berapa fragilnya even diri saya sendiri, dan saya tak mampu nak menguruskan emosi saya. Bayangkanlah kalau saya tak kembali kepada Allah Ta'ala dan saya tak kembali kepada Quran, dia tak akan berlarutan. Dan benar tanpa Al-Quran, saya hanya akan bergantung kepada kehidupan atas kapasiti diri yang sangat limited. Dan ia satu healing for me ketika saya reflect what happened previously, yang saya memilih untuk memberi sepenuh pengharapan, kekuatan kepada harapan dan pergantungan kepada Allah Ta'ala. Dan saya terus tertiga Al-Qahar tadi, bila Mak cakap pasal apa tu, kita perlu satu figure yang sangat agung, tidak dapat menggugat kekuasaan. Figure ini yang perlu kita beri pengharapan penuh kepadanya. Sebab saya dah relate diri saya bahawa memang kalau bergantung pada manusia, baik macam mana pun sometimes bila pegang maksudnya tak perfect. So memang kena meluruskan lah. Esok kita meluruskan betul-betul bahawasanya pengharapan, pergantungan kepada Allah Ta'ala, dan semakin yang keduanya mengukuhkan BY untuk benar-benar melakukan proses 3T itu untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan dan untuk heal issue lah. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah, terima kasih Atika. Mungkin Mak Ha boleh beri pada Mardia. Mardia, awak ada dalam situasi boleh berkongsi? Kalau tidak Khadijah? Khadijah ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Khadijah. Refleksi apa tu, saya terfikir tentang apa maksud nikmat sebenarnya. Nikmat kepada dunia dan nikmat yang membawa kepada akhirat. Dan diri kita biasanya memang terdorong ke arah nikmat dunia lah kan, benda yang nampak depan mata yang kita boleh rasa sekarang. Dan proses nak dapat nikmat untuk menghala ke akhirat tu perlu pada usaha. Maknanya kita kena usahalah, kena pujuk diri, kena buat kan, sebab macam kena lawan benda ke arah kebaikan ni kadang-kadang kena usaha dia kena lebih sikit. Lepas tu tentang juga nikmat beribadah tu, macam sebelum ni pernah macam ada yang tadi yang kongsi, pernah rasa memang yang dia rasa sangat tenang masa solat kan. Tapi lepas tu nikmat tu ditarik balik. Macam susah nak dapat balik rasa nikmat tu. So maknanya nak kena usaha dan ialah hidayah tu datang daripada Allah yang beri, tapi untuk dapat tu kita kena usaha. Mungkin ialah dalam perjalanan kehidupan tu mungkin dosa-dosa kita tu yang menyebabkan hidayah tu ditarik kan.
ataupun mungkin ada sebab kenapa hidayah tu diberi pada waktu tu. Tapi kalau kita dah pernah rasa tu, kita rasa kehilangan jugalah, tak dapat nak rasa balik nikmat macam tu, belum dapat lagi. Dan ialah memang kita sangat-sangat bergantung pada Tuhan. Memang perlu untuk melalui kehidupan ni. Sebab kalau tak, memang kita tak kuat lah. Kekuatan tu memang kena bergantung pada Tuhan dengan Al-Quran. Okey, Hamilah, Khadijah. Jadi Mak rasa kita boleh terus masuk kepada surah Al-Fat ini, dan bagaimana kita nak menjadikan surah Al-Fat ini menjelaskan lagi. Sebab begini contoh kalau kita melihat tentang nikmat. Orang-orang yang beriman, bila dia mencari makna nikmat itu di dalam Al-Quran, dia akan menemukan oh, ini rupanya nikmat. Nikmat yang benar di sisi Tuhan. Tetapi jika kita nak beriman, tapi kita tidak mencari makna nikmat itu di dalam Al-Quran, tentu sekali makna nikmat itu bukan nikmat yang mungkin kita boleh katakan makna itu adalah makna yang datang daripada sangkaan kita sahaja. Lagi teruk bila kita ada penafian, in denial, ataupun tidak mahu menerima bahawa makna yang benar itu perlu mengikut nilai neraca Al-Quran. Jadi kita mengambil neraca nilai dari sumber-sumber selain daripada Al-Quran. Jadi tentu sekali makna nikmat itu telah berbeza. Dan inilah sebenarnya punca kepada segala permasalahan yang berlaku dalam hidup kita. Dan tak ada masalah yang lebih besar adalah masalah kesyirikan. Tak ada masalah yang lebih besar ketika kita menyengutukan Allah. Tak ada masalah yang lebih besar bila kita tidak mahu tunduk, tidak mahu mengalah, tidak mahu memberikan ketaatan kepada Allah. Kerana kita mempunyai keyakinan yang kita boleh hidup sendiri. Kita boleh hidup tanpa Allah. Kita boleh melakukan sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri. Malah kita percaya segala kebolehan, segala keupayaan, segala apa sahaja yang kita perolehi dalam hidup ini adalah disebabkan oleh usaha yang datang daripada kekuatan kita sendiri. Jadi itu tentu sekali akan sangat-sangat merugikan kita. Jadi kita perlu jelaskan sebenarnya bila kita sebut kesenangan hidup di dunia berbeza dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia tu dia lebih kesenangan menikmati nikmat-nikmat kehidupan di dunia yang sangat diingini oleh keinginan hawa nafsu kita. Dia berbeza dengan nikmat yang sangat diingini oleh diri fitrah kita, diri roh kita. Kalau nikmat yang diingini oleh kita sebagai insan, human being ini, yang untuk memenuhi potensi syahwat kita, tentu sekali
nikmat-nikmatnya lebih kepada berbentuk material, lebih kepada membentuk lebih berbentuk kepada hal-hal fizikal. Dan walaupun dia memenuhi keinginan emosi, memberikan kita kepuasan emosi, kegembiraan emosi, memberikan kita kepuasan spiritual, tetapi dia tetap terbatas dan dia tetap nikmat-nikmat yang tangible, nikmat-nikmat yang bila kita dapat sesuatu perkara yang tangible. Maksudnya begini, setelah Mak Ha bersusah payah bekerja, Mak Ha mendapat self-actualization daripada apa yang Mak Ha buat, Mak Ha dapat kepuasan di level emosi, Mak Ha dapat kepuasan di level akal, Mak Ha dapat kepuasan di level jasad Mak Ha, kan? Tetapi nikmat itu tetap berbentuk fizikal, material. Bila? Ketika Mak Ha diberi gaji yang banyak, Mak Ha diberi pengiktirafan, Mak Ha diberi penghargaan, Mak Ha diberi kedudukan, jawatan. Jadi semua perkara itu tetap dalam bentuk yang tangible, yang Mak Ha boleh lihat pada waktu ini. Dan dia memberi kesan yang positif ketika ini, di dunia ini. Tapi berbeza dengan nikmat yang dimaknai oleh orang-orang yang beriman. Yang khususnya nanti dibincangkan di dalam surah Al-Fat ini. Bagi mereka, nikmat yang sebenarnya bukan lagi nikmat yang tangible, yang dapat diperolehi, dapat diraih dalam bentuk kesenangan-kesenangan yang diinginkan. Sama ada pengiktirafan manusia, sama ada dapat jawatan yang tinggi, sama ada dapat gaji yang besar, sama ada dia dikasihi, dia dicintai oleh manusia, oleh pengikut-pengikutnya, dia didengari, dia diberikan tempat yang istimewa dalam kehidupan ini, ataupun dia dapat kerana itu dia dapat menikmati seluruh isi dunia ini. Tapi mereka memberi fokus kenikmatan yang intangible itu, kemanisan beriman, kemanisan ketakwaan, kemanisan penyerahan dan ketaatan, nikmat kehusyukan dalam melakukan setiap perintah dan meninggalkan setiap larangan. Kita tak mampu sebenarnya sebagai seorang manusia ini setiap perintah dan setiap larangan. Tetapi kita mempunyai satu keazaman yang kuat untuk melakukan sebaik-baiknya. Jadi itu dua nikmat yang sangat berbeza yang kita inginkan. So Mak Ha rasa tak tahu kenapa Mak Ha hari ini nak fokuskan pergi kepada macam mana untuk kita menjalani kehidupan ini supaya kita tidak tertrap dengan kehidupan dunia yang memang dijadikan sebagai ujian, iaitu dipenuhi dengan permainan, dipenuhi dengan hiburan, dipenuhi dengan senda gurau dari sudut kesenangan-kesenangan tangible ini, supaya kita betul-betul dapat identify
sekarang ini apa sebenarnya keinginan yang kita nak? Kesenangan yang macam mana? Kesenangan yang macam mana yang kita inginkan? Yang kita perjuangkan, yang kita harap-harapkan, yang kita doa-doakan. Apakah kita tersalah dalam nak memilih nikmat-nikmat itu? Dan apakah kesilapan itu yang menyebabkan kita tidak ada keinginan, tidak ada kesungguhan yang benar-benar kuat untuk mendapatkan nikmat yang jauh lebih baik di sisi Allah. Dengan menukarkannya, menjadikan dunia ini tempat kita bekerja, tempat kita bersusah payah, tempat kita menjadikan segala sesuatu itu adalah amanah, menjadikan segala sesuatu itu adalah tanggungjawab yang perlu dipikul sebaik-baiknya. Setiap masa yang diberikan, setiap usia yang diberikan, setiap umur yang dikurniakan, setiap harta yang dipinjamkan, dan segala potensi yang ada pada diri kita tu kita melihatnya ini amanah. Ini perlu disalurkan kepada saluran yang sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak mengambil mudah walaupun sekecil-kecil nikmat yang Allah berikan kita dekat dunia ni. Sebenarnya Mak Ha cuba mencari root cause lagi, kenapa Mak Ha berlengah-lengah, kenapa Mak Ha masih lagi bertangguh-tangguh, kan? Kenapa Mak Ha masih lagi berada dalam comfort zone, walaupun Mak Ha tahu kematian itu pasti, dunia ini pasti akan berakhir dan kita semua akan memulakan kehidupan yang kekal di sisi Allah, kita akan dibangkitkan. Tapi kenapa Mak Ha sendiri ambil masa yang Mak Ha masih lagi macam mana? Mak Ha masih lagi berkira macam ni. Mak Ha masih lagi bersantai-santai. Mak Ha masih lagi banyak masa yang Mak Ha fokuskan kepada bagaimana Mak Ha nak menikmati kehidupan yang baik-baik dekat dunia ni, kan? Baik, banyaklah perkara, kan, yang membuatkan Mak Ha lebih selesa, lebih senang, Mak ada privacy, Mak Ha tidak perlu untuk bekerja dengan orang lain, tidak perlu bersusah payah untuk menguruskan thoughts dan emotion bila terpaksa berhadapan dengan kenah-kenah orang lain. Mak Ha lebih suka macam itulah, kan? Ada waktu privasi Mak Ha sendiri, waktu rehat Mak Ha sendiri, waktu Mak Ha nak bekerja. Jadi Mak Ha masih memilih satu situasi yang Mak Ha meletakkan condition tertentu. Itulah sebenarnya nikmat pada Mak Ha. So kalau Mak Ha nak beriman pun, Mak Ha nak berada dalam journey of Al-Quran pun, Mak Ha nak berjihad di jalan Allah pun, Mak Ha meletakkan syarat-syarat yang tertentu. Allah, kalau aku ada duit sebanyak ni, barulah aku nak infakkan. Allah, kalau aku ada masa yang betul-betul santai sebegini, barulah aku nak serius. Allah, kalau aku sihat, barulah aku boleh begini. Allah, kalau hati aku dalam keadaan tenang, baik-baik, barulah aku boleh berikan untuk Quran. Allah, kalaulah kepala aku tak berserabut, aku tak ada masalah keluarga, aku tak ada masalah anak-anak, dan aku telah memberikan waktu untuk keluarga sebaiknya, aku telah memberikan waktu untuk orang lain sebaiknya, barulah aku boleh berikan tumpuan pada Quran. Ataupun Allah, sekarang belum waktunya lagi. Sekarang aku ada waktu
tu ada urusan-urusan dunia yang aku perlu penuhi. Kan? Jadi penuhnya lah syarat-syarat yang Maha bentangkan di hadapan Allah ini untuk Maha melakukan sesuatu dalam konteks memberi ketaatan dan pengabdian. Jadi itu sebab Maha masih lagi mencari sebenarnya apa nikmat pada Maha dan apakah lensa Maha melihat nikmat yang ada di dunia ini. Dan apakah perkara-perkara yang Maha perolehi yang begitu menggembirakan hati Maha ni. Kan? Dan yang menarik untuk kita fikirkan, yang mengembirakan itu sebenarnya kita sedang mengembirakan diri roh kita ataupun kita sedang mengembirakan diri human being kita. Jadi orang-orang yang beriman ini tentu sekali dia dapat menilai, mengukur apakah nikmat yang sebenar-benarnya nikmat, yang dikatakan nikmat untuk didapatkan ketika hidup di dunia ni. Contoh macam surah Muhammad dalam ayat 31 tu. Bila Allah menyebutkan tentang sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu dan kami akan menguji kamu. Allah menegaskan sekali lagi. Kami tengok ayat dia, kami benar-benar akan menguji kamu. Kemudian ayat yang akhir tu Allah sebut lagi, kami akan menguji kamu. Apa perkataan Arabik dia? Walnabluwannakum. Okey. Kemudian yang last kali, walanabluwa akhbarakum. Kan Allah tegaskan tu lagi. Jadi Maha menggambarkan bagaimanalah orang-orang beriman ini dia sangat bersedia, sangat mempunyai willingness yang tinggi untuk diuji keimanannya. Dan bila keimanannya itu benar-benar teruji, ketika dia berjihad di jalan Allah, ketika dia perlu bersabar di antara sesama manusia, khususnya di kalangan orang-orang yang beriman. So, mana jihad kita? Apakah jihad yang kita dah lakukan ini benar-benar jihad? Ataupun jihad kita jihad dalam keadaan yang begitu comfort? Kan? Mana pergi kesabaran kita? Kesabaran yang kita ada ialah kesabaran ketika kita tak diuji. Kan? Kesabaran dalam keadaan kita berada dalam keadaan tenang-tenang dan comfort. Apakah itu sebenarnya ujian kesabaran? Sehingga Allah kata tak sama sebenarnya. Begitulah yang Maha cuba cari jawapan daripada discussion surah Al-Ahqaf, surah Muhammad semalam bila Maha teringat Atira yang berkongsi. Antara ciri-ciri orang-orang yang melihat kehidupan dunia ni hanyalah permainan dan senda gurau, ambil mudah, nak bersenang-senang, nak berada dalam comfort zone, nak beriman, tetapi banyak sangat syarat. Dan syarat yang paling tak nak dilepaskan ialah nak membuat pilihan ikut kehendak sendiri dan tak mahu menerima akibatnya. Dan tak mahu bersusah payah, tak mahu dalam berjihad. Berjihad yang didefine oleh Allah. Tetapi nak berjihad yang didefine oleh kehendak diri kita. Dan didefine oleh kehendak orang lain. So itu satu isu yang perlu Maha uruskan, yang Maha nak kongsikan pada you.
Walaupun jauh berbelit-belit ni Maha sampaikan, tapi itulah antara perkara penting yang Maha nak dapatkan lagi pengukuhan di dalam surah Al-Fat ini. Yang Maha rasa Maha tak perlu, malah kita sebenarnya tak perlu, kita kena ingat balik, kita dah go through dalam usrah, kemudian Ustaz Nazri telah ya Allah telah mentadaburinya dengan begitu cantik sekali tentang surah Al-Fat ini, tentu sekali telah memberi gambaran kepada kita bagaimana nikmat pada Rasulullah SAW, para Nabi, para Rasul dan orang-orang yang beriman. Apakah kenikmatan yang mereka kejar-kejarkan di dalam kehidupan di dunia ini? Apakah nikmat yang sebenarnya? Tentu sekali ialah berjihad di jalan Allah. Tentu sekali ialah segala pengorbanan yang mereka berikan, melepaskan keinginan-keinginan nafsu mereka untuk menikmati dunia yang penuh, yang sifatnya ni bermain-main dan senda gurau, tetapi dipenuhi dengan sesuatu yang sangat besar, iaitu untuk memenangkan agama Allah, iaitu untuk dirinya memperjuangkan kebenaran dan nak menyampaikan kebenaran itu kepada seramai mungkin orang. So Maha menggambarkan, ya Allah, apa yang kita dah buat dengan kehidupan kita ini. Bagi mereka segala kesusahan, segala ujian, segala situasi yang mereka terpaksa menelan kemarahan, menelan kepayahan, keperitan, kelelahan, yang tentu sekali sukar untuk didescribe, apatah lagi sukar untuk ditelan oleh seorang manusia, tapi itulah nikmat yang sesungguhnya kepada mereka. Kerana buahnya adalah nikmat yang sebenar, iaitu kemanisan iman, iaitu kemanisan ketakwaan, kemanisan mereka hidup hanya perlu bergantung kepada Allah. Mereka hidup hanya perlu meletakkan keyakinan yang tinggi hanya kepada Allah. Kehidupan yang hanya perlu penyerahan total kepada Allah. Nikmat merasai dirinya diprotek, dilindungi, dipelihara oleh Allah dengan pemeliharaan yang sebenar. Bukan lagi kehidupan dan diri yang dipelihara oleh basic needs, oleh emotional needs, oleh self-actualization dalam bentuk yang tangible, yang mendatangkan nikmat-nikmat fizikal, nikmat-nikmat yang boleh mengukuhkan lagi keegoan diri kita, yang membawa kepada self-worth, tetapi self-worth yang sangat rapuh, dengan nilaian-nilaian kesenangan yang palsu itu. So itu yang Maha pun rupanya susah untuk Maha merangkakan, melengkapkan konsep nikmat itu sendiri, konsep apakah kehidupan dunia yang dikatakan kesenangan yang palsu itu, tetapi at the same time manfaatkan kehidupan dunia ini dan melaksanakan kehidupan beriman dan bertakwa dan menjadikan kehidupan yang susah payah itulah satu kenikmatan.
dalam bentuk merasai, itulah dia kemanisan. So ada nak respon tak dengan apa yang Mak kongsikan? Assalamualaikum Kak Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen, silakan. Okey, saya bersetujulah dengan apa yang Kak Ha baru kongsikan sebentar tadi. Sebab teringatlah surah Al-Fatihah tu, An'amta alaihim. Sebab yang 4 golongan diberi nikmat oleh Allah tu. Golongan pertama para nabi, kedua siddiqin, ketiga para syuhada, yang keempat solihin. Sebenarnya memang puas saya fikir tu. Bagaimana mereka ni boleh dapat merasakan kenikmatan kenikmatan hidup di dunia ni, sedangkan kalau kita lihat memang kehidupan dia sebenarnya bukanlah mudah. Kalau para nabi siddiqin tu, golongan siddiqin nak berkata benar ni bukan mudah. Apatah lagi para syuhada berjuang, berjihad. Kalau dalam konteks perang tu solihin. Jadi keempat golongan ni sebenarnya memang ialah dia melalui kehidupan, saya tak tahulah, tapi saya yakin mereka melalui kehidupan di dunia ini bukan satu kehidupan yang mudah, tapi dalam tidak mudah itu merasai kenikmatan hidup itu. Itu yang saya terfikirlah dulu lah kan, masa bila tadabbur Al-Fatihah ni, saya fikir sungguh dahsyatlah golongan ini. Macam mana dalam kesusahan, kepayahan dia boleh dapat merasai kenikmatan itu. Contoh macam Kak Hassan sebutlah, contoh sakit sajalah kan. Macam mana sakit itu kita dapat merasakan kenikmatan kesakitan itu. Subhanallah, saya rasa sekira kita dapat boleh melahirkan perasaan atau emosi atau perasaan yang begitu mendalam, memang kita sakit tu tak ada benda lah. Apa yang hanya kita ni agaknya kita mengharapkan keridhaan Allah, keampunan daripada Allah. Sebab kita yakin bahawa dengan menikmati quote-unquote kesakitan kita itu, kita rasa inilah satu nikmat yang memang sewajarnya kita syukuri, yang Allah hanya beri pada kita, tidak pada orang lain. Saya cuba menanamkan keyakinan itu pada diri saya lah, bahawa segala kesusahan, keperitan, kesesaraan di dunia ini, kalau betul-betul kita gunakan itu dalam jalan Allah, saya kena yakin bahawa itulah nikmat sebenarnya yang seharusnya dilalui oleh orang-orang yang beriman tu. Sebab kenikmatan dalam bentuk intangible ni sebenarnya bukan semua orang dapat boleh merasai lah kenikmatan itu. Apatah lagi dalam bila memikirkan tentang kebenangan-kebenangan yang kita tidak nampak kan. Contoh macam kalau soal Fat tu kan, bila fikir balik tentang kemenangan yang Allah definisikan kepada orang-orang beriman itu, ya memang mereka dapat harta terampasan, perang, penaklukan, tapi kemenangan dalam bentuk dalam keadaan genting itu, mereka boleh melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Itulah sebenarnya kebenaran. Allah letakkan sakinah, turunkan sakinah. Sebab sakinah ni Allah yang berikan, Allah anugerahkan kepada mereka kan. Jadi pada saya, kalau saya naklah dapat sakinah daripada Allah ini, bukan satu kerja yang mudah lah. Memang berjihad itu kena sungguh-sungguh lah pada saya. Wallahualam bisawab, itu yang saya nak lahirkan emosi saya pada pagi ini. Betul, dan itulah yang sebenarnya Kak Ha fikirkan, yang Kak Ha nak kongsikan kepada anak-anak anda, adik-adik Kak Ha semua. Sebab macam ni, kalau kita tak berfikir ke tahap ini, kita sangat mudah untuk terperdaya macam ni. Kira aku dah okey lah ni, kan? Aku dah berbuat baik lah, aku dah beriman lah. Sedangkan kalau kita bandingkan bila Allah kata, Allah
tuntuni kita, tunjukkanlah aku ya Allah jalan yang lurus itu. Jalan yang macam mana? Kan? Jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat. Pada siapa? Para nabi, para rasul, para solihin, para tabi'in. Maksudnya begini, orang-orang ini kalau kita perhatikan pada nilaian neraca nilai kita nikmat itu, apa nikmat yang diorang lalui? Selain daripada nikmat basic needs mereka. Tetapi selain daripada basic needs, apa nikmat yang kita katakan nikmat yang mereka lalui? Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, kan, dapat anak. Mungkin dia dapat nikmat bersama-sama, kan. Tetapi kebersamaan dia tu seketika je. Lepas tu dia terpaksa tinggalkan Siti Hajar. Tinggalkan Siti Hajar pula dalam satu situasi yang tak boleh diterima di akal manusia. Tinggalkan dia, Siti Hajar isteri dia yang baru sahaja melahirkan anak di tempat yang kering kontang, yang tak ada manusia. Apakah itu nikmat? Kan? Setelah 15 tahun, kalau diikutkan oleh dalam kisah yang disampaikan kepada kita tu, Nabi Ismail itu usianya dah 15 tahun. Cuba kita berada dalam keadaan kita hari ini. Apakah itu kita namakan nikmat? Kan? Bagaimana Maryam alaihissalam terpaksa mengandung tanpa berkahwin, terpaksa menjalani 9 bulan dalam situasi seorang diri, yang mana boleh bayangkan tak? Macam mana itu boleh kita katakan nikmat kepada Maryam alaihissalam? Tentu sekali pada kita bukan nikmat, dan itu bila bukan nikmat, tentu sekali kita tak mungkin akan ada keakuran, ada keredaan dalam nak melalui situasi-situasi itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan mereka yang telah diberi keterangan oleh Allah sendiri bahawa mereka inilah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi kalau kita melihat dunia, menjalani kehidupan dunia kita ini bukan sebagaimana kehidupan para nabi, para rasul dan orang-orang yang diberi nikmat itu tadi, jadi kita ni sebenarnya sedang diberi apa? Dan bagaimana kita nak melihat setiap perintah, setiap larangan yang Allah berikan di dalam Al-Quran ini, especially root dia itu kerelaan kita untuk melepaskan keinginan hawa nafsu kita yang tidak kongruen dengan petunjuk, ataupun ketika berlakunya pertembungan antara keinginan syahwat dengan keinginan iman itu, dengan keinginan diri roh itu, apakah kita sanggup untuk melepaskan keinginan syahwat kita? Kan? Apakah kita sanggup untuk melepaskan keinginan-keinginan hawa nafsu kita? Dan apakah ketika kita melepaskan keinginan-keinginan hawa nafsu syahwat kita tadi tu, pada kita itulah kenikmatan. Ketika kita perlu bersabar dengan perkara yang sebenarnya kalau kita tak sabar pun tak apa. Tapi pada kita perlu sangat bersabar. Kita perlu sangat memilih untuk bersabar. Menahan kemarahan, menahan rasa putus asa, menahan rasa ketidaksanggupan, menahan rasa macam
Kenapa semua benda ni berlaku pada kita? Kenapa semua orang menyusahkan kita? Kenapa perlukah kita berpenat-penat? Jadi keinginan untuk tak bersabar itu dan membuatkan kita memilih untuk bersabar, apakah itu nikmat pada kita? Jom kita perhatikan satu persatu. Jadi, conclusion yang Mak Han nak buatnya begini. Kalau kita perhatikan apa yang kita berlaku, apa yang kita lalui ni, apakah kita masih lagi terpedaya dengan sistem kepercayaan yang salah yang dunia miliki selama ini, yang bukan sebenarnya sistem kepercayaan yang benar terhadap makna sebuah kehidupan di dunia ini. So kalau benar, itulah tujuan kita mencari jawapannya dengan mentadaburi Al-Quran, mentafakuri alam, menta'amuli, merenungkan fenomena-fenomena yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan percayalah, sebenarnya hampir kesemua pain and suffering yang kita alami selama ni kerana disebabkan oleh misconception kita dan juga hanya kerana kehendak-kehendak kita tidak dipenuhi sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita kerana salah misconception kita tadi tentang apa sebenarnya kegembiraan, apa sebenarnya kepuasan, apa sebenarnya self-actualization, apa sebenarnya keperluan asas, apa sebenarnya keperluan emosi, apa sebenarnya keperluan akal kita. Dan apa sebenarnya makna senang, apa sebenarnya makna bahagia, apa sebenarnya makna kasih sayang, dan segala bagai makna yang ada dalam memori akal kita ini. So, bolehkah kita describe para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang paling rugi, adalah orang yang paling in pain and suffering kalau kita melihatkan perjalanan kehidupan mereka. Jadi, sedangkan kita telah berbincang tentang kegembiraan yang sebenarnya, penawar yang sebenarnya yang kita inginkan ini ketika kita akan perolehi ketika kita meletakkan kehendak Allah mengatasi segala kehendak. Kita meletakkan sebuah peta kehidupan dari Allah daripada segala peta yang lain. Kita meletakkan petunjuk Allah yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk yang benar dan mengenepikan petunjuk-petunjuk yang lain. Kerana hakikatnya kita tak mungkin akan dapat mengecapi kesenangan baik hidup di dunia ini, baik di akhirat nanti tanpa kita hidup bertuhankan Allah dengan pengabdian yang sebenarnya. So itulah, dan bila kita masuk kepada surah Al-Fat sini, bagaimana Allah merakamkan sebuah kemenangan yang nyata, yang berbentuk tangible dan intangible. Tetapi yang sangat perlu kita maknai, apakah perjalanan pilihan-pilihan
thoughts, emotion, choices, behaviors oleh Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat. Sehingga akhirnya Allah anugerahkan kemenangan itu. Dan apakah kita melihat segala kesusahan, pengorbanan, penderitaan, kelelahan, kehilangan, kesedihan, percaturan, ketakutan yang maksimum di sepanjang perjalanan mereka itu, di sepanjang perjalanan jihad mereka itu adalah pain and suffering, itu adalah satu kerugian, itu adalah satu malapetaka, itu adalah musibah yang besar pada mereka. Sehingga kita kata begini, tak naklah kita hidup macam mereka, tak naklah kita pilih jalan hidup seperti mereka. Sangat menakutkan, sangat merugikan, sangat melelahkan. So, Mahajaz nak membuka beberapa pintu-pintu yang boleh membuka lagi pintu kesedaran yang lebih luas untuk kita betul-betul fikirkan. Apakah kesenangan kepada kita? Apakah kehidupan dunia ini sebenarnya pada kita? Dan apakah seharusnya yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini? Apakah segala susah payah, segala investment yang telah kita berbuat selama ini sudah cukup untuk meletakkan kita dalam kategori kehidupan orang yang beriman, kehidupan orang yang memaknai kehidupan dunia itu dengan kehidupan dengan perspektif yang benar. So itulah yang boleh Maha kongsikan pada pagi ni. Maha perlu stop, so mungkin Maha serahkan pada Makcik Jen ataupun Atika untuk buat rumusan dan sentuh sedikit surah Al-Fat ini. Silakan Atika, Jen. Maha minta diri dulu So nanti insya-Allah next session Maha akan kukuhkan lagi lah. Kita kalau boleh kita akan buat satu senarai semak daripada tadabbur yang kita buat tu. Kalau you all boleh follow sesi usrah setiap hari, kita dalam 2 minggu ni kita akan buat revision juzuk 26-27 dengan pendekatan yang agak berbeza sedikit, tapi kita harapkan pendekatan itu dengan beberapa persoalan-persoalan leading question yang membantu kita untuk menstrukturkan semula apakah kehidupan dunia pada kita. Apakah sebenarnya kenikmatan pada kita? Apakah sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya diri kita cari-carikan selama ni? Ataupun apa yang kita carikan selama ni, apa yang kita harapkan selama ni sebenarnya hanyalah merupakan tipu daya. Dan itulah yang perlu kita perhalusi. Sebab mudah-mudahan ada 6 leading question itu dapat membantu kita sekurang-kurangnya sedikit untuk memulakan kita restructuring balik. Okay, so itu je you all. Maha minta maaf atas kekurangan dan Maha minta diri dululah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin you all boleh kongsikan pada Maha reflection masing-masing dan WhatsApp pada Maha Atika boleh buat conclusion. Adik je tak pandai. Makcik Jen, saya bagi Makcik Jen buat conclusion. Silakan Makcik Jen. Tafadhali, boleh tu, silakan. Conclusionnya. Rumusan
rumusan daripada apa yang Mak Ha dah kongsikan pada kita semua ni, macam dia nampak dua perkara yang pokok, bukan pokok kira Pakcik Jen, ya nampak muka. nampak muka. Ada muka. Nampak okey. Dua perkara yang utamalah. Yang pertama sekali tentang dua golongan manusia yang melihat kehidupan dunia ini sebagai permainan dan senda gurau. Ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama memang melihat kehidupan ini sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka menikmati kehidupan dunia ini. Dalam kelompok ini ada dua manusia, kita boleh lihat pada dua golongan manusia, iaitu yang pertama yang memang sanggup berhabisan untuk menikmati kehidupan dunia ini. Yang kedua, kehidupannya yang di dalam keadaan victimhood, dia tidak kisah tentang kehidupan dunia ini, mengambil mudah, tidak serius dalam kehidupan, orang boleh katakan melalui kehidupan ini dengan kita kata ikutlah apa nak berlaku pada diri tu berlakulah. Okey, itu kelompok yang melihat memang betul-betul menikmati kehidupan di dunia ini sebagai satu permainan. Yang kedua, golongan yang kedua pula, dia tahu bahawa dunia ini satu kehidupan, satu permainan dan senda gurau, tetapi tidak terperangkap dengan kehidupan dunia yang satu kehidupan yang satu permainan dan senda gurau itu. Dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan permainan dan senda gurau ini, mereka sangat berhati-hati, memikirkan kesan akan terima pada kehidupan dunia dan kehidupan yang akan datang jika mereka tidak lakukan mengikut petunjuk, dan mereka ambil serius terhadap segala potensi-potensi yang Allah anugerahkan pada dirinya, dan menganggapnya sebagai satu, menerimanya atau mengambilnya sebagai satu amanah yang perlu dilaksanakan mengikut petunjuk ataupun mengikut petunjuk wahyu. Okey, itu perkara yang macamnya nampak perkara besar lah yang perlu kita fikirkan. Kita ni berada di golongan mana? Ataupun kalau kita sedang buat pilihan ni, kita ni nak pilih dalam golongan mana? Kemudian pada yang kedua tentang nikmat. Macam mana kita melihat nikmat, apa makna nikmat dan macam mana kita mendefinisikan nikmat itu. Adakah kita mendefinisikan mengikut definisi wahyu, atau kita mendefinisikan nikmat itu mengikut definisi hawa nafsu ataupun definisi orang lain. Sebab apabila kita memberi nikmat yang memberi makna yang berbeza terhadap nikmat itu mengikut perspektif wahyu, maka kita akan melihat nikmat itu dalam konteks yang berbezalah dengan wahyu. Jadi apa perkara yang kita nampak susah, payah, sukar, itu kita rasa sebagai nikmat. Tapi apa yang kita dapat kesenangan, kemudahan, kekayaan, kemewahan, baru kita dapat itu sebagai satu nikmat. Tapi sebagai orang yang beriman, nikmat yang paling besar lah nikmat kemanisan iman itulah. Jadi nak dapatkan kemanisan iman tu memang perlukan satu kesusahan, kepayahan, maknanya bukan satu jalan yang mudah lah untuk mendapatkan kenikmatan kemanisan iman itu. Jadi inilah dua perkara besar yang untuk diri Makcik Jen lah, yang Makcik Jen nampak perlu Makcik Jen fikir secara mendalam, dan perlu explore lagi supaya Makcik Jen betul-betul jelas tentang kehidupan dunia ini, apa yang maksudkan kehidupan ini sebagai satu permainan, dan juga tentang nikmat itu. Okey, wallahu a'lam bissawab, Atikah. Itulah kalau tanya Makcik Jen kesimpulan, itu kesimpulan atau rumusan yang boleh Makcik Jen buatlah. Okey, terima kasih.
Saya dah very sharp kesimpulan yang Makcik Je dah buat tu. Mungkin Makcik Je boleh tutup terus kot Kan dah buat kesimpulan. Ada orang lain ke yang nak Silakan jika ada lagi. seorang dua? Ada respon ke? Ada yang nak share? To share anything? Tak ada? Mak Pa, Abira, Kiki, Azura, Siti Zubaida, Siti Zaliha, Khadijah, Nazra, Syafiqah. Kak Nazrah macam buka mic tu. Ke Siti Zaliha. Cuma tadi ada satu statement yang Maha sebut. Orang beriman sangat bersedia untuk diuji keimanannya. Bila baca statement ni terasa macam macam ni, rasa belum betul-betul beriman lagi. Sebab rasa macam tak bersedia untuk menerima apa saja ujian lah. Maksudnya ada certain ujian yang memang selalu doa agar dijauhkan macam tu. Ke normal macam tu macam memang ada lah certain ujian yang bila fikir memang tak sanggup lah, dan memang doa sangat kat Allah supaya Allah tak uji benda tu. So tiba rasa macam alamak tak cukup beriman ke aku. Macam tu je lah. Teringat surah Al-Ankabut ayat kedua betul ke? Ingat surah sama. Dalam proses Nazrah mungkin dalam proses insya-Allah lama-lama tu kita bersedialah untuk diuji tu je. Boleh macam katakanlah dalam proses. Okey, ada lagi yang nak share satu dua perkataan? Abira? Tak ada Cik Jen. Tak ada. Mak Pa ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit je lah kot tentang ujian ni. Kalau tapi Mak Pa ni bercakap dari kapasiti Mak Pa yang dah tua lah kan. Yelah. Sangat berbeza lah dengan anak-anak adik-adik ni kan. Jadi kalau Mak Pa melihat kita kena selalu ingat bahawa memang kita hidup ni memang sebenarnya memang ujian. Kita sentiasa dalam ujian sampailah bila kita mati tu baru habis tamat ujian kita, dan untuk kita nak tengok result kita nanti dekat akhirat lah kan. Jadi kita kena ingat tu. Jadi kalau macam Mak Pa, bagaimana Mak Pa menangani masalah ni pada Mak Pa yang kita sebenarnya bukan melihat orang senangnya orang tu, senang ke susah dia tu bukan kita melihat dari fizikal dia. Kalau kita tengok fizikal memanglah kita tengok orang tu dalam peperangan ke, orang tu dalam macam-macam kesusahan kan. Tapi kita melihat apa dalam fikiran dia. Jadi contohnya macam kalau Mak Pa lah, bila kita selalu ingat kita ni sentiasa diuji. Bila kita dapat something yang di luar daripada yang kita suka, first thing memang kita kena submit, kita kena terima, itu first thing. Jadi bila kita terima tu sebenarnya kan Allah kata setiap kesusahan ada kesenangan kan. Jadi kalau from Mak Pa punya experience, pertolongan pertama yang Allah beri adalah at the time kita dapat tu ujian tu, Allah beri kita ketenangan kalau kita submit. So bila kita tenang, tak adalah macam
kita jadi sedih, susah, takut ke apa, walaupun orang tengok dari luar kita macam susah, tapi bila Allah beri kita ketenangan tu, kita sangat clear. So itu adalah pertolongan pertama. So bila kita clear, kita dengan mudah dapat menguruskan, bukanlah maksudnya mudah tu ini kan, tapi maknanya kita dapat menguruskan dengan jiwa kita tu tenang tau. Walaupun kita masih lagi nampak macam susah, tapi kita boleh dengan ketenangan tu, maknanya itu sangat-sangat membantu. So, selepas tu kita memanglah kena usaha juga untuk nak menyelesaikan masalah tu ke contohnya kan, tapi kita kena selalu ingat bahawa bila kita submit, pertolongan pertama yang Allah beri there and then pada masa tu juga adalah ketenangan. So dengan ketenangan memang sangat berbezalah apa yang kita perasaan kita tu memang sangat beza. Jadi macam seolah-olah benda yang berat tu jadi ringan. Jadi pada mak pak itu memang cuba dulu baru kita akan rasa. Kita jangan tengok dari luar kan, maknanya kita bila kita dah cuba, kita dah tahu, then kita akan ada keyakinan tu. So nanti the next one kita akan mudah untuk menerima, dan bila kita dapat pertolongan ketenangan tu akan lebih mudah sikitlah untuk kita menguruskan sesuatu perkara tu. Jadi itulah sentiasa ingat kita kita sedang diuji, dan first thing kita kena memang menerima takdir Allah tu. Jadi pada mak pa itu insya-Allah lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih mak pa. Dunia ini macamnya punya apa statement lah, dunia ini ladang ujian. Orang kata dunia ini ladang untuk buat kebaikan ya. Makcik Jun punya Makcik Jun punya moto, dunia ini ladang ujian. Okey Atika, kita nak cakap apa-apa? Saya tu nak tambah macam ni tau, pasal tu, saya ujian lah. Dunia tu terfikir tambah macam ni. Dunia ni memang ladang ujian. Yang saya perlu minta kepada Allah Ta'ala adalah diberi kekuatan hati untuk mengurus diri, emosi untuk menghadapi ujian, bukan untuk tidak akan ada ujian. Sebabnya hakikatnya memang dalam surah Al-Mulk tu kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, iaitu Allah menciptakan kita untuk menguji kita siapakah yang terbaik amalannya. So maknanya untuk diri sendirilah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. So bagi diri saya sendiri, maknanya ketika mana saya dan kita berdamai dengan hakikat bahawa macam Makcik Jan cakap, ya, hidup ni adalah ujian, so kita akan lebih menerima. So yang saya perlu minta adalah, ya Allah Tuhanku, berilah kekuatan kepada diriku, hatiku untuk mendepani ujian ni. Tapi on the other side, itu satu, on the other side saya dan kita kena ada rasa rojak, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah kata apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita kalau kita tak mampu menghadapi ujian tersebut. Maknanya walaupun contoh kan, kalau diri saya sendiri pun terkesan, terkesan ke apa ke, saya mampu masih boleh menerima lagi ujian tu. Jika tidak, Allah tak akan uji. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So maknanya dua perkara, rojak, pengharapan kepada Allah Ta'ala, dan anibu ila Allah, yang kita kena minta supaya Allah membimbing kita untuk mendepani ujian itu. Seperti mana Allah Ta'ala boleh membantu Rasulullah dan para sahabat ketika mana pengharapan dan emosi yang sangat kritikal selepas peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu, sudah pasti Allah Ta'ala juga pasti boleh membantu kita untuk mendepani isu itu. Dan cumanya is on us, untuk diri saya sendiri, bagaimana saya perlu melakukan kerja buat, iaitu proses 3T itu, tadabbur Quran, tafakur dan ta'amul, untuk dapatkan kekuatan-kekuatan, pengharapan-pengharapan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala tu. Saya rasa itu perkara yang penting kita lakukan secara berterusan.
Wallahu a'lam macam je. Okey. Itu je lah sikit. Okey, terima kasih Atika. Bila kita minta mohonlah pada Allah, Allah bantulah kita dalam kita menguruskan kehidupan kita ini, sebab memang kita tak mampu nak urus kehidupan kita ini tanpa campur tangan Allah. Itu yang kita perlu ingat dalam fikiran kita, bahawa segala urusan hidup kita dunia sebenarnya Allah yang uruskan, kan. Jadi kalau kita ada ujian pun, kita mintalah pada Allah, semoga Allah uruskan ujian-ujian yang kita hadapi itu. Sebab kita ni lemah, tidak ada kekuatan kecuali kita bergantung kepada kekuatan Allah SWT. Okey, terima kasih pada sahabat-sahabat. Mohon kemaafan tak dapat nak entertain semua orang. Kita dah 5.32. Jadi semoga Makcik Jen yakinlah apa yang Maha kongsikan itu memberi banyak manfaat kepada kita, dan kita boleh lihat ke dalam diri kita, bagaimana kita melihat perkara-perkara yang Maha kongsikan itu. Adakah kita bersedia untuk menerimanya? Jika tidak, jika bersedia, alhamdulillah. Jika tidak bersedia, kenapa tidak bersedia? Apa faktor menyebabkan kita tidak bersedia? Sebenarnya apakah isu yang berlaku dalam diri kita sehingga kita tidak bersedia untuk melepaskan dunia ini, dan kita lebih selesa untuk bersenang-senang. Jadi minta maaf banyak, terima kasih. Jadi kita tutuplah kita punya sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam. Salam. Terima kasih semua. Terima kasih semua.